Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, Allah sebut dalam Quran, dunia ni adalah sebagai permainan, sebagai senda gurau, dan wa inna daral akhirah, dan negeri akhirat adalah lahiyal hayawan. Pastilah kehidupan yang sebenar, kehidupan yang hakiki. Makna dunia bukan kehidupan yang sebenar. Sebab kehidupan ni bermaksud ialah manusia sentiasa senang, sentiasa happy, tidak ada penat, tidak ada letih, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada kematian. Itulah kehidupan yang sebenar, dan itulah yang Allah nak bagi kepada hamba-hambanya. Tapi kenapa, apa punca masih ramai manusia masih mengejar dunia yang tak berkesudahan, memenatkan, meletihkan, membawa bermacam-macam masalah. Boleh Encik Khairi cerita pengalaman? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Muhammad Saleh. Jadi saya berniaga ni rasanya dah lebih 10 tahun dah, Ustaz. Berniaga lebih 10 tahun dah, alhamdulillah. Dan bila kita berniaga ni, selama pengalaman saya selama berniaga ni, banyaklah benda-benda yang bila kita lakukan, bila kita buat dalam aktiviti dalam berniaga ni, kita tak betul-betul mengikut Al-Quran dengan sunnah. Tak mengikut ajaran apa yang Quran kata, apa yang Allah kata. Dan kebanyakan bila pengalaman saya dalam perniagaan ni, kadang-kadang kita ni, Ustaz, kadang-kadang berniaga sampai kita lupa sebenarnya siapa pemberi rezeki, kan. Pencipta kita ni yang memberi rezeki pada kita. Kadang-kadang kita sibuk cari rezeki, kita tinggalkan urusan akhirat. Kadang-kadang solat lambat, kan. Kadang-kadang kita ni buat berniaga secara berlebihan sampai kita lupa. Kita nak kejar sangat dunia, nak kejar sangat akhirat ni, sampai kita terkandas urusan akhirat kita ni. Sampai kadang-kadang kita terabai. Walhal matlamat utama kita adalah yang lebih utama, yang lebih baik daripada dunia ni adalah akhirat. Tapi kadang-kadang bila kita aktiviti berniaga tu rancak, aktiviti berniaga tu kita buat setiap hari, sampai kita lupa urusan akhirat. Ini antara pengalaman yang daripada mula berniaga lah, kan. Tapi bila kita mula mentadabbur ayat-ayat Quran, kita perhati setiap satu apa yang Allah kata, okay, baru kita akan faham sebenarnya kita ni tertipu dengan urusan dunia. Tertipu dengan urusan dunia. Dan bila kita faham betul-betul sebenarnya adalah dunia ni adalah hanya sebagai alat untuk kita lengkapkan urusan akhirat kita. Itu antara yang saya rasa terkesan lah. Yang saya betul-betul terkesan, yang saya ubah cara saya berfikir, ubah tindakan, ubah cara berniaga tu. Kita hanya, kalau tak sebelum ni kita berniaga dekat dunia untuk urusan dunia. Kita dapat hasil kat dunia ni untuk kejar lagi dunia, Ustaz. Itu antara kesilapan lah yang saya rasa kita kebanyakan juga peniaga-peniaga kat luar sana pun saya rasa hadapi benda yang sama, secara sedar ataupun secara tak sedar. Kadang-kadang kita dimomokkan, kita ditipu dengan kemewahan dunia, sampai kita lupa sebenarnya matlamat utama manusia diciptakan ni sebenarnya untuk apa, kan. Jadi bila kita tadabbur setiap satu ayat-ayat Quran ni, akan menyebabkan kita lebih faham. Sebenarnya hanya dengan ayat-ayat Quran saja yang boleh bawa kita ke betul-betul jalan yang betul. Dan antara benda yang saya rasa saya dapat banyak, bila kita nak tinggalkan dunia ni bukan senang, Ustaz. Nak tinggalkan apa yang kita dapat kat dunia ni, sebab kita dah lama kita buat aktiviti perniagaan tu dengan kemewahan, dengan apa yang kita dapat ni semua, kita dah lama tertipu, dan kita disedarkan hanya dengan ayat-ayat Quran. Dan apa yang sunnah yang sepatutnya kita buat, yang sunnah yang sepatutnya kita amalkan, kita abaikan selama ni. Dengan hanya dengan ayat-ayat Quran kita faham, tanpa ayat Quran kita akan sentiasa ditipu. Puan Azian,
Boleh cerita detik perubahan dari segi cara berfikir, gaya hidup, dan yang lebih penting ialah matlamat, detik perubahan. Bagaimana mula dapat perubahan tersebut dan apa yang penyebab sehingga jumpa titik perubahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya saya pun samalah dengan Khairi. Okey, dah lepas kahwin kami berdua terus berniaga. So samalah hampir 10 tahun. Okey, selama 10 tahun tu berniaga, salah satulah saya bagi tahu dari perspektif perempuan. Okey, dari perspektif perempuan. Contohnya macam hari ini perempuan ramai berniaga. Kan hari ini perempuan ramai berniaga. Kalau kita tengok isteri Nabi sendiri, kan Siti Khadijah adalah wanita yang berniaga juga. Okey, jadi dari pandangan saya lah, okey, dari pandangan saya macam hari ini wanita bila berniaga tu macam kita boleh tengok setiap hari dekat media sosial kan. Kita tengok hari ni ramai wanita berniaga tapi cara mereka berniaga tu tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi dan tidak mengikut apa yang Allah kata. Okey, apa macam hari ni kita boleh nampak juga betapa apa orang kata sakit kita punya masyarakat sekarang ni. Okey, sakitnya masyarakat kita hari ni disebabkan kita banyak terdedah dengan konten-konten yang dari wanita sendiri kan, wanita sendiri yang pada saya Nabi berusaha keras untuk menaikkan martabat wanita. Tapi hari ini kita dengan mudah kita jatuhkan martabat wanita, especially bila nak membuat konten untuk menjual produk. Kita boleh nampak sendiri kan. Dan saya dulu begitu jugalah kan. Saya dulu begitu juga dan mesej yang kita sampaikan tu satu tak bagus untuk anak-anak kita kan. Tak bagus untuk anak-anak kita. Tak bagus untuk generasi muda sekarang lah. Okey. Sampailah pada saya satu masa tu terdetik apa yang aku buat ni tak betul. Seolah-olah saya bagi contoh lah okey, wanita dia adalah peniaga lah, founder. Contohlah dia buat konten yang pada mata kita memang tak betul lah. Tapi dia mengajar orang untuk buat benda tu dan kita rasa benda tu betul. Jadi benda tu dah spread. Jadi dah jadi penyakit dalam masyarakat kita dan bila kita dah buat benda tu setiap hari, kita rasa benda tu tak salah dan kita sibuk kejar yang dunia tu sampai kita hapuskan purpose kita sebenarnya. Orang perempuan ni, wanita ni, purpose kita dekat akhirat tu dah hilang. Macam kita hancurkan akhirat ni sebab kita nak kejar dunia. Kan? Jadi saya terdetik kat situ. Kadang-kadang saya yakin ramai wanita yang berniaga kat sana, kita akan tengok balik apa yang kita buat. Kita mesti, saya yakin ada yang terdetik yang rasanya ni buatnya tak betul. Tapi kita keep continue sebab kita punya belief adalah kalau kita buat macam ni, orang suka. Orang suka. Okay, jadi saya yakin wanita kat sana mesti ada perasaan tu. Jadi bila kita ada perasaan tu, bila Allah dah datangkan tu, kena cepat-cepat grab. Okay, jadi permulaan saya kat situ, bila dah rasa macam tu, kita kena cari. Kita kena cari kat mana silap dan kita kena cari penyelesaiannya. Kan, kita kena cari penyelesaiannya. Jadi kita mencari jawapan. Sebenarnya macam mana nak berniaga dengan betul ni? Sebab bila kita berniaga tu, kita betul-betul, kita macam Khairi cakap lah, kita dah everyday buat, kita mengharapkan orang like, orang komen. Jadi kita mengharapkan kalau follower tinggi, like tinggi, nanti produk kita terjual. Tapi sebenarnya purpose of kita diciptakan kan, especially perempuan lah kan, Nabi cakap pun wanita banyaknya dekat neraka kan. Sebenarnya kita yang menghancurkan diri kita kan, sebenarnya kita menghancur. Jadi bila mencari tak jumpa, sampailah jumpa kelas tadabbur Al-Quran ni.
Okey, jumpa kelas tadabbur Al-Quran ni, kita memahami sebenarnya apa sebenarnya purpose of life kita, especially sebagai seorang wanita lah. Kita nak didik anak, kita nak sampaikan mesej yang baik. Okay, Allah dah ajarkan in very details dalam Al-Quran. Tapi kita baca je, kita tak faham. Tapi bila kita faham every details of apa yang Allah cakap tu, sebenarnya satulah bagi saya, satu sangat-sangat indah. Okey, sebenarnya sangat-sangat indah dan betul-betul terkesan. Okey, dia terkesan. Dia bila kita mencari tu, kita faham ayat Allah sebab ianya dari Allah, bukan daripada mulut manusia. Bukan dari mulut manusia, dari ayat Allah. Jadi bila tadabbur Al-Quran tu, bila faham, betul-betul bertukar 100%. Kan, cuba dengan ayat yang simple je, kan, Al-Fatihah, sebab kita baca every day. So bertukar. Pertama, bertukar dari cara kita berfikir. Okey, sebenarnya nak bila berusaha berniaga ni, sebenarnya bukannya mengharapkan orang. Kita dah lupa sales kita naik tu bukan sebab kita punya konten, sebab Allah nak beri. Kan, Allah nak beri. Kita terlupa yang bab tu lah. Tu cara kita berfikir. Lepas tu bila kita tadabbur Al-Quran tu, kita akan cepat bertindak. Kita akan, insya-Allah lah, bila kita tadabbur, kita faham ayat Allah tu, kita akan cepat-cepat bertindak. Tambah lagi orang perempuan dia buat kerja kan laju kan. Dia buat laju. Jadi itulah yang daripada dulu yang tak tahu tu, bila tadabbur Al-Quran tu, bila faham every details of ayat Al-Quran, Allah dah bagi tahu dah macam mana sebenarnya kita nak hidup ni lebih tenang. Kita tak ada rasa takut, kita tak mengharapkan orang, kita tak risau malam-malam tidur tu, tak ada nak fikir, sebab kita harapkan, sebenarnya kita hidup ni harapkan dekat Allah. Itulah. Setelah Encik Khairi dan Puan Azian yang sekian lama berkecimpung dalam bidang perniagaan dan mendapat rasa nikmat dunia, dan selepas itu Encik Khairi dan Puan Azian mula bertemu dengan sentuhan daripada Al-Quran, daripada kalamullah, kata-kata Allah. Boleh tak Encik Khairi dan juga Puan Azian cerita apa perubahan-perubahan yang dah berlaku hasil daripada kesan sentuhan ayat-ayat Allah dalam hati Encik Khairi dan Puan Azian? Perubahan drastik ke, ataupun yang secara perlahan ke, yang mungkin dengan perubahan itu Encik Khairi dan Puan Azian merasa hidup lebih tenang, lebih bahagia. Silakan. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Okey, antara yang apa yang saya nampak selepas saya mentadabbur ayat-ayat Al-Quran ni kan. Okey, sebelum ni kan Ustaz, apa yang ni pengalaman saya lah. Bila kita dapat nikmat, Allah bagi nikmat pada kita, Allah bagi kemewahan dunia, Allah bagi semua benda, apa yang kita nak semua kita dapat, kita rasa Allah sayang kat kita. Kan, kita rasa ini apa benda baik yang kita buat kan, sampai Allah bagi semua ni. Tapi sebenarnya bila kita mentadabbur ayat Quran, sebenarnya Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita sama ada kita ni bersyukur ataupun kita kufur. Kan? Jadi bila Allah bagi semua dunia pada kita, yang saya nampak bukan teman saya sajalah, bagi saya ramai yang rasa macam ni. Dan kalau mungkin perkongsian saya ni boleh mengubah persepsi kita. Sebenarnya Allah tengah menguji kita. Adakah dengan semua nikmat dunia yang Allah bagi ni, sama ada dia lagi dekatkan kita pada Allah ke, atau menjauhkan kita pada Allah? Cuba kita tengok balik kan. Saya cakap pun atas pengalaman saya lah. Bila lagi banyak nikmat Allah bagi pada kita, cuba kita tengok balik duit-duit kita pergi ke mana kan. Ada tu solat kita macam mana, adakah kita masih lagi solat berjemaah dekat masjid, ataupun kita makin lalai kan, kita makin disibukkan dengan dunia kita. Yalah, bila kita dapat nikmat dunia Ustaz kan, bila semua masa kita ada, duit kita ada, dan kita lupa sebenarnya Allah tengah menguji kita. Dia nak tengok, okey, manusia ni dia ni gunakan tak masa dan semua harta dunia dia ni ke jalan Allah.
ataupun dia semakin lalai. Jadi bila dulu kita tak ada ilmu lah, bagi saya kita jahil lah Ustaz kan. Bila kita tak ada ilmu, kita tak mentadabbur, kita tak nak faham Quran, jadi kita shock sendirilah bagi saya. Kita kebanyakan orang dia akan shock sendiri. Dia rasa Allah sayang pada aku, Allah bagi semua nikmat dunia. Okey, dan apa yang bila saya belajar tu, rupanya Allah sedang menguji saya. Dan saya rasa titik permulaan lah, titik permulaan yang saya rasa saya tersedar Ustaz. Saya rasa saya tersedar bila bila ada berlaku business down kan, baru dia lumrah manusia ni lah. Bila kita jatuh, bila kita ditimpa musibah, baru kita akan cari pencipta kita, baru kita cari. Dan bila kita senang, kita lupa kan. Dan bila saya cari tu, mungkin Allah lorongkan lah bagi saya kan. Allah lorongkan untuk sebenarnya apa-apa pun saya cakap kat diri saya, okey, apa-apa pun kena pergi balik pada Quran dengan sunnah. Kena tengok apa yang Quran kata, apa yang Rasulullah buat. Itulah sebagai panduan yang sebaik-baik untuk kita. Yang peniaga-peniaga patut pegang, bukan pendapat orang lain, pendapat orang lain. Kadang-kadang bila kita jatuh tu, pengalaman saya bila kita jatuh tu, kita cari dunia untuk selesaikan dunia. Kita cari lagi siapa yang boleh bantu kita. Lagi satu, kita cari pula manusia untuk tolong kita. Manusia yang lemah, sepatutnya kita cari pencipta kita untuk bantu kita kan. Kita cari lagi manusia untuk bantu selesaikan masalah kita. Belajar lagi benda-benda yang kita rasa dunia untuk tolong kita kat dunia. Jadi tak berkesan juga Ustaz. Makin kita jauh, makin kita buntu. Okey, tapi bila kita mentadabbur Al-Quran, sebenarnya semua masalah manusia, nak merawat penyakit-penyakit manusia ni sebenarnya ada dalam Al-Quran tu, yang selama ni kita baca lalu je. Tetapi kita tak nak cuba faham apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita. Sebenarnya mesej tu dah ada kat dalam tu kan. Jadi bila saya mula start tadabbur tu, saya rasa saya redha. Bila kita mula redha, kita bahagia tu mula akan rasa datang Ustaz. Saya rasa macam okey, sebenarnya musibah ke nikmat ke, kita kena redha kan. Allah nak bagi pahala yang banyak pada kita kan. Bila kita redha, kita terima ini yang sebaik-baik untuk kita kan. Sebab mungkin kalau Allah bagi lagi dunia, bagi lagi harta, kita lagi lalai, kita lagi jauh kan. Jadi bila kita terima, benar-benar Allah lorongkan kita. Dan betul, bila kita usaha untuk cari dunia, Allah akan bagi dunia. Tapi bila kita mula untuk usaha untuk cari akhirat, Allah akan bantu kita untuk kita dapat ilmu akhirat kan. Jadi urusan dunia kita ni dia jadi kecil dah Ustaz. Masalah dunia tadi tu automatik dia jadi kecil. Dia jadi macam tak ada apa, dia jadi macam tak ada apa-apa. Kita terima dulu, kita redha dulu. Alhamdulillah, kita lebih tenang. Kita rasa ini yang terbaik sebenarnya. Tak ada benda yang tak baik sebenarnya Allah bagi pada kita kan. Itu salah satu benda yang saya belajar. Kalau tak dulu, lagi satu, apa yang kita buat, usaha yang kita buat, result yang kita dapat, sales yang kita dapat, harta yang kita dapat, semua kita rasa kita atas usaha tangan kita. Itu kebanyakan yang saya rasa semua orang ada benda ni. Dia rasa atas usaha dia. Macam saya sendirilah, saya rasa apa yang saya capai ni semua atas hasil usaha tangan saya, atas hasil usaha penat lelah saya yang saya usahakan selama ni. Sebenarnya walhal ini semua Allah nak bagi, Allah nak uji je kan. Dan kita tertipu lah bagi saya kan. Dan bila kita dah faham, kita takkan faham semua ni tanpa kita dekatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Itu yang saya rasa. Dan kita takkan lagi mengagungkan mana-mana manusia, mana-mana guru, mana-mana orang, mana-mana manusia untuk kita harapkan bantuan daripada manusia. Sebenarnya semuanya daripada Allah. Macam contoh, ustaz mengajar tadabbur, saya dapat tahu belajar tadabbur ni daripada ustaz lah. Okey, tapi saya pandang sebenarnya ustaz ni sebagai alat saja. Maksud dia, saya pandang apa yang sebenarnya Allah kata kan. Ustaz cuma terjemahkan, bagi tahu ini yang Allah nak kau amalkan, ini yang Allah nak kata jangan buat, ini yang kata yang kau kena buat. Jadi kita tidak lagi mengagungkan mana-mana manusia, kita tak mengharapkan bantuan daripada manusia lagi. Maksud dia, kita punya tawakal, saya rasa orang yang berniaga ni, dia punya tawakal dia kena lebih tinggi lah. Sebab apa? Macam orang berniaga ni kan, dia tak tahu yelah, kita tak tahu esok dapat apa, gaji kita berapa, kita tak tahu sale kita berapa kan. Jadi orang berniaga ni sebenarnya dia punya berserah kepada Allah tu, serahkan pada semua benda urusan tu pada Allah tu, kena lebih tinggi lah bagi saya kan, berbanding dengan yang lain lah bagi saya kan. Orang berniaga ni dia perlu tawakal lebih tinggi. Dan dia kena fikir satu je,
semua ni hak milik Allah. Allah nak bagi, nak ambil bila-bila masa. Jadi kalau benda ni bukan hak milik kita, kenapa kita nak marah kalau dia nak ambil kan? Ni semua hak milik dia. Jadi bila dia ambil, makna kata kita jangan kata Allah tak sayang kita. Sebenarnya ini yang terbaik untuk kita pada waktu itu. Tawakal tu kena lebih tinggi lah. Itu yang saya rasa yang perubahan. Saya rasa dah selama bertahun saya berniaga, lebih 10 tahun kan. Yang ni saya rasa ini bukan lagi hasil usaha daripada saya. Kalau usaha tu yang menjadikan orang kaya, orang lain pun usaha tapi tak dapat juga kan. Maksud dia ini Allah nak bagi. Jadi yang antara perubahan tu, antara perubahan yang saya rasa tu, saya berserah. Tawakal tu kena lebih tinggi lah. Saya serahkan, kita berusaha, bukan mana kita tak berusaha langsung, tetapi kita buat je kerja kita, dan yang selain tu kita serahkan kepada Allah lah. Dapat tak dapat, itulah yang terbaik. Kita kena percaya itu yang terbaik untuk kita. Dan kepada peniaga-peniaga yang berniaga lah, ni pengalaman saya sebab saya peniaga. Kepada yang berniaga kan, kita kena fikirkan satu, bila kita berniaga dan kita jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai kita lupa hak Allah. Kadang-kadang kita berniaga, kita lupa, kita nak cari rezeki, kita lupa yang pemberi rezeki ni yang sebenarnya kita kena jaga. Kita kena jaga, terutama benda-benda yang wajib seperti macam solat dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita abaikan semata-mata untuk kejarkan dunia yang sementara. Dan kebanyakan yang berniaga ni saya nampak, termasuk saya sendiri dululah, kita berniaga, kita rasa kita nak kejarkan semua dunia, akhirat tak ada pun tabung untuk akhirat tu. Untuk akhirat tu tak ada saham, untuk akhirat tu kita tak ada. Kita sibuk nak beli saham kat dunia kan, nak untung kat dunia, tapi untuk saham akhirat ni kita abaikan. Jangan kita tertipu sebenarnya dengan kemewahan dunia, perhiasan dunia yang Allah cipta hanya untuk menguji kita. Sebelum dululah, sebelum belajar tadabbur Al-Quran ni, selama belajar tadabbur Al-Quran ni, satulah, bagi saya lah personally, kita solat sekadar sebab kena solat. Kiranya kita solat 5 waktu kan, kita solat, tapi kita solat je. Solat tu sebab nak cukupkan syarat kan. Tapi bila kita tadabbur Al-Quran kan, Allah cakap celakalah orang yang solat bila tak khusyuk kan. Yang paling saya selalu ingat bila tiap kali nak solat tu kena yang dalam surah Al-Mu'minun tu kan, dari ayat nombor 1 sampai 10 tu, berjayalah orang yang khusyuk dalam solat. Jadi satu dalam bab solat tu, kalau dulu solat sekadar solat sebab nak cukup kan, sebab kita fikir rukun Islam kena solat, tapi cukup syarat lah. Tapi bila kita tadabbur Al-Quran, kita solat kena khusyuk. Macam saya suka sangat ada satu ayat ustaz tu, bila solat jangan bawa dunia masuk dalam solat. Bila solat tu, kita solat, kita khusyuk tu kita bawa ke dunia kan, khusyuk tu yang kita bawa ke dunia. Dan bila kita solat tu kita faham macam mana nak khusyuk kan. Bila kita dulu solat, tapi bila kita dah faham khusyuk ni macam mana, kita nak solat tu umpama macam Allah sedang melihat kita kan, kita tengah bercakap dengan Allah. So kalau dengan manusia kita boleh bercakap dengan baik, dengan fokus, boleh tengok mata dia kan bila bercakap. Tapi kenapa dengan solat, dengan pencipta kita yang bagi kita semua, everything, semuanya kita buat ala kadar je. Itu dari solat. Dan bila kita solat tu dengan betul kan, kita berusaha lah, bukan hari ni tadabbur, esok solat terus khusyuk kan, tapi kita kena cuba baiki. InsyaAllah kehidupan kita as a whole kan, secara menyeluruh tu akan bertambah lebih baik kan. Dari segi kita bercakap dengan suami, dari kita uruskan dengan anak-anak, dengan staf kita, kehidupan secara menyeluruh tu akan bertambah baik. Jadi itulah yang saya rasa yang bab solat lah kan. Dan macam Khairi cakap lah, kalau kita yang selalu dalam Al-Quran pun Allah selalu cakap, kalau cari dunia dia bagi dunia, kalau kita cari akhirat dia bagi akhirat. Sebab masa saya
bila nak mula dalam proses nak berhijrah tu lah kan. Saya cakap dengan dia, I nak cari ni buku solat. Saya nak cari buku solat Nabi. So dah beli macam-macam buku tak jumpa. Tiba-tiba hari tu ada dalam satu kelas Ustaz Muin tu, okay, ini siapa yang nak cari sifat, Masya Allah, time tu rasa macam awak bayar cash. Lorong kan, terus kan. Awak bayar cash. Kau nak cari solat kan? Ni aku dah bagi. Kau nak ambil ke tak nak? So time tu kena terus grab. Jadi saya rasa kalau bila kita dah terdetik tu, kena ambil. Jangan sombong. Jangan sombong dengan Allah. Nantilah, postpone dululah. Kan? Postpone dululah. Itu personally lah. Okay, saya bila kita belajar tadabbur Al-Quran tu, as a whole, kehidupan menyeluruh, cara kita cakap dengan anak. Kalau dulu selalu janji-janji dengan anak, sekali nak janji dengan anak pun, kita fikir dua kali. Boleh tak kita makbulkan perjanjian janji kita tu? Sebab bila kita janji-janji kita tak buat, anak kita pun rasa, alah mama ni cakap je. Jadi dia pun akan buat benda yang sama pada kita. InsyaAllah lah. Jadi untuk wanita dekat luar sana, saya rasa kita sebagai wanita ni, kita carilah jalan yang betul, lorong yang betul. Nak cari lorong yang betul tu satu je jawapan dia, dengan ilmu. Bukan ilmu marketing, bukan ilmu sale, bukan ilmu dunia, iaitu ilmu Al-Quran. Kan? Faham Al-Quran tu, jadi kita boleh mendidik anak kita. Kita start dari rumah dululah. Okey, Islam tidak menolak dunia, tapi Islam menyuruh kita cari dunia untuk digunakan untuk kita mendapat yang lebih baik pada dunia. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Qasas, wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Yang maksudnya carilah apa yang Allah bagi pada kamu, iaitu dunia. Apa yang Allah bagi, Allah sebut Allah bagi, maknanya supaya kita tidak sombong. Kadang-kadang kita bangga dengan usaha kita kan, macam Cik Khairi cakap tadilah, Allah bagi tu awal-awal lagi, carilah dengan apa yang kami bagi pada engkau, sebab kelebihan kami, bukan sebab kelebihan engkau. Kami bagi dunia ni, maka guna dunia untuk cari ad-dar al-akhirah. Cukup jelas ayat tu. Allah suruh kita cari akhirat, bukan cari dunia. Tapi nak cari akhirat dengan apa? Dengan dunia. Dunia itu Allah akan bagi. Sebab memang setiap orang Allah dah tetapkan rezekinya. Cuma Allah suruh kita usaha saja. Kemudian Allah pesan lepas itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Bila kamu cari akhirat, matlamat akhirat, tapi jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau kamu nak hidup senang, silakan. Nak beli kereta yang agak okey sikit, silakan. Jangan lupa keperluan hidup kamu untuk kat dunia. Tapi yang paling penting, jangan lupa matlamat kamu akhirat, bukan dunia. Jadi jangan kita tinggal dunia. Cuma tukar je daripada matlamat dunia, tukar kepada matlamat akhirat. Kita dah ada dunia, jangan tolak dunia, tapi guna dunia untuk mencari akhirat. Itu satu. Yang kedua, ramai peniaga-peniaga yang di zaman jahiliah di Mekah, seperti Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar, semua peniaga. Bila datang Islam, mereka kekal sebagai peniaga. Tapi Islam menjadikan mereka peniaga yang jauh lebih baik, iaitu peniaga dengan Allah. Abu Bakar kekal sebagai peniaga. Sebelum Islam dia peniaga. Tapi bila dia masuk Islam, Allah angkat lagi martabat dia, iaitu berniaga dengan Allah. Kalau sebelum ini kamu berniaga dengan urusan dunia, kamu hanya dapat keuntungan dunia. Tapi sekarang kamu diangkat menjadi peniaga yang keuntungannya lebih besar daripada dunia, iaitu menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Maka sebab itulah cara Abu Bakar berubah. Dia daripada berniaga dengan manusia, dia berniaga dengan Allah. Dia bagi semua barang dia, harta dia, untuk apa? Berniaga dengan Allah, yang keuntungannya ialah selamatkan diri daripada azab neraka. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha, sebelum Islam datang, dia peniaga dunia. Bila Islam datang, Quran masuk ke dalam hatinya, Quran menukar matlamat hidup Khadijah. Daripada berniaga dengan dunia
Betulkan menjadi berniaga dengan Allah yang keuntungannya lagi besar, iaitu selamatkan diri daripada ahli neraka, daripada neraka. Maka sebab itulah ada berita gembira kepada Khadijah bahawa dia adalah ahli syurga. Dia ahli syurga sebab apa? Dia berniaga dengan Allah. Jadi saya harap Cik Khairi, Puan Azian, teruskan perniagaan tapi tukar matlamatnya. Jadilah satu, gunakan dunia untuk berniaga, untuk mendapat akhirat. Daripada berniaga dengan urusan dunia, tukar jadi berniaga dengan Allah. Gunakan kekayaan, kesenangan untuk keuntungan yang jauh lebih besar dan kekal abadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.